dan martabat yang ketujuh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, dan martabat yang ketujuh, tingkatan yang ketujuh ialah auliya illah, mana adanya di kalangan para kekasih-kekasih Allah, wali-waliullah. Sebab siapa engkarkan mana ada wali-wali, maka faqad kafar, kufur orang. Sebab Quran jelas, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa ya, inna awliya jamak dari kalimah waliyin, wali seorang, awliya diramai. Kekasih-kekasih Allah terpanggil awliya, wali-waliullah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sifat dia tak ada takut pada siapa pun, dia dengan Tuhan. Wala hum yahzanun, dan dia tidak ada khazan, duka cita tak ada. Kalau tanya kenapa para wali tidak ada duka cita, sebab dia sudah duduk dalam jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Dalam syurga tidak ada benda yang mendukacitakan. Kalau ada lagi duka cita, itu bukan syurga. Sama ada syurga di sana yang maklum atau syurga yang disegerakan. Apa syurga disegerakan? Jannatul ma'rifah. Ya, jannah ma'rifah lagi, syurga pengenalan makrifat yang sebenar, yang disebut dalam suratul Rahman. Ya, iaitulah Allah Ta'ala sebut apa? Akan sediakan bagi syurga jannatan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun, qalbi dia betul-betul menghadap hanya pada Allah, maka Tuhan sediakan jannatan, dua syurga, sana satu sini. Bila dia tenang masuk dalam lain makrifat rohani, dia pergi alamil malakut wal jabarut, dia tidak terikat dengan alamin mulki yang penuh dengan nafsu kekotoran ni. Situ Allah bukakan makrifat sebenarnya dia, maka berlazat dia dengan Tuhan. Itu para awliya yang kamil lagi mukammal, dia sempurna. Kemudian dia mukammal, dia boleh menyempurnakan orang lain dalam tarbiyah dia. Kalau air, dipanggil air mutlak. Air mutlak ada berapa sifat? Dua. Satu, dia suci, satu lagi dia menyucikan. Kalau air kopi, air Milo, dia bukan mutlak, dia muqayyad. Dia diikat dengan nama apa? Milo, kopi, apa lagi? Kopi apa? Radik, kopi apa? Janda. Oh, janda mana kan? Macam ada kopi duda. Kopi ni paling banyak kali nama, macam nama. Jadi maknanya dikait dengan kopi, maka martabat mutlak dia hilang, tapi dia masih suci. Dia suci, sebab tu kita boleh minum, tapi dia mutlak, dia tak boleh menghilang. Jangan basuh air, bajukan dengan air teh kopi, parah kan. Banyak semut datang. Jadi makna dia hanya suci. Kita kalau tak dapat mutlak pun jadi suci pun jadilah. Jangan jadi air mutan najis. Sudah gitu. Ya, mutan najis, duduk orang kita orang pun habis kena najis. Ya, najis batin, itu bahaya. Jadi orang yang duduk taraf ni mukammal, dia boleh menyempurna, boleh mentarbiyah. Yang yang Quran suruh, kunu ma'as sadiqin. Kau kena serta dengan orang siddiq ni, makam dia kamil wal mukammalah. Dia sempurna makrifat dan dia boleh menarik orang ke arah Ta'ala. Ni ayat selalu kita baca pada hari Jumaat kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan hendaklah kamu sama berserta dengan orang yang siddiq, jujur kalbi makrifat dengan Tuhan ni. Kamil mukammal, serta zahir wal batin. Kalau kita ada pun batin man rohani, itu dipanggil rabitah. Sentiasa kita merasakan kita bersama dengan para awliya, di mana kita berjalan terasa dengan dia. Dan rabitah paling kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah yang paling besar, berrabitahkan rohani kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula khawasul khawas, pilihan atas pilihan atas pilihan, ya. Dan martabat auliya illah yang awam, itulah martabat yang keempat, martabat nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni kalau dia naik masuk, dia dah masuk dah dalam gulungan para auliya, peringkat bawahan. Bawah dia belum jadi, dia panggil lawamah. Kita banyak duduk lawamah ni, belum naik ni, ya. Lawamah ni apa? Dia ada ilmu dia, dia belajar, dia suka kebajikan, dia tak nak benda tak elok, tapi dia tak berapa kuat, selalu terjatuh, dia mencela diri dia, dia bertobat balik, lepas tu jatuh balik, tobat balik, macam tu. Itu baru lawamah. Kalau bawah dia, itu nafsu, dia panggil nafsu ammarah, tu dia pakai tu habis. Tu masjid suara macam kenal. Masjid kampung kau ke mana? Masjid kampung saya tak perasan. Oh, masjid dia tak perasan. Oh, ni berat betul. Itu tak payah tanya semain Jumaat. Masjid dia tak perasan. Oh, nak kacau. Ini nafsu kehaywanan. Dia panggil nafsu ammarah. Inna nafsa la ammarah bih. So nafsu menyeru ke arah kejahatan.
Pemikiran dia tak betul, pemandangan dia tak betul, pendengaran semua tak betul, itu jatuh. Ni orang kafir duduk taraf itu, ammarah. Dia ada sikit, dia kuat sikit iman, dia naik atas, dia panggil nafsu lawamah. Dia boleh mencela tapi tak boleh tetap. Dia naik sikit lagi, dia banyak mendapat ilham, dia panggil nafsu mulhamah. Fa'alhamahum fujurahum wa taqwaha, kan ayat ni. Fa'alhamahum fujuraha wa taqwa. Tuhan ilhamkan. Mana ilham rabbani? Di dalam suluk biasa dapat ni. Warid dia panggil ilham. Dia duduk nafsu mulhamah. Kalau dia tekan lagi, speed lagi, pum, dia naik mutmainnah. Ni taraf dia. Jiwa dia tenteram dengan di mana saja dia dengan Tuhan dia. Itu sekurang-kurang darjat mutmainnah. Allah Ta'ala uji dia dengan kesenangan, dia tak hanyut, dia tetap. Tuhan uji pula dia dengan kesusahan, melepek, dia tak beranjak, dia tetap dengan Allah Ta'ala. Dia ada orang kadang-kadang dia senang dia gaji ibadat, bila susah dia habis, dia hilang. Ada orang pula ketika susah dia gaji ibadat, bila senang dia hanyut. Ini dulu tak boleh pakai. Yang boleh pakai dia tetap mutmainnah. Tuhan uji macam mana pun dia takkan beranjak. Qalbi dia sentiasa dengan itu label paling tidak kita nak capai situ. Kalau tuan-tuan duduk taraf ini dan malaikat maut ambil nyawa kita duduk taraf ini, confirm syurga. Sebab ni surat panggilan jemputan syurga di atas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan kamu. Ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, redha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam keadaan hamba-Ku, golongan hamba-Ku yang terpilih. Wadkhuli jannati, dan masuk syurga-Ku. Dengan syarat akhir umur dia tu taraf dia. Dia hembus nafas akhir, kedudukan dia mutmainnah. Tapi di akhir kita tak tahu kan. Kadang orang di awal mutmainnah cantik, nak akhir dia pusing bawah pun ada ke? Ada orang kadang di belum mati tu teruk, tapi nak akhir pula dia naik mutmainnah pun ada juga. Jadi oleh kerana kedudukan akhir kita tak tahu, itu yang disuruh kita setiap saat fi kulli lamhatin wa nah, tiap-tiap lamha kelipan mata wa nafasin, kita duduk betul-betul dalam menghayati kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memahaminya, mengiktikadkan, memandangnya dan beramal dengan tuntutan dia tiap-tiap nafas dan tiap-tiap lamha. Mudah-mudahan dalam nafas itulah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan martabat aulia illa yang khawas, itu ialah martabat yang kelima, nafsu radiyah, ini lagi tinggi. Dan martabat aulia khawasul khawas ialah martabat yang keenam, nafsu mardiyah, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Ini semua golongan-golongan atas dan ini. Boleh sampai tak? Boleh. Yang tak boleh sampai makam Nabi dengan Rasul, itu tak boleh sampai. Pada makam Nabi ada babah tu. Yang dia pula Nabi bahasa Melayu macam ya, itu Nabi dah tutup. La Nabi ya ba'di, tak ada Nabi selepas aku, kata baginda sallallahu. Adapun makamul wilayah, kewalian itu dibuka, ya. Dengan syarat kita proses, tak boleh proses, minta bantuan Tuhan, kita cucikan cermin kalbi kita biar terang, dia akan masuk lain. Dan ketahui ilmu, wahai segala orang yang salih, orang yang berjalan menuju kepada Ta'ala, bagi tarikat muqarrabin, ya, perjalanan orang menghampirkan diri kepada Ta'ala, bahawasanya masyayikh mana segala, ya, pemimpin jalan kerohanian dipanggil arifina billah. Syekh satu, kalau dua syaikhan, kalau ramai dipanggil masyayikh boleh baca, masyaikh boleh baca, syuyukh boleh baca, asyiyah pun boleh baca. Itu jamak dia banyak dan tiada nama dia. Masyaikh, syuyukh, asyiyah. Yang lain daripada masyayikh tarekat khalwatiyah, itu tiada memberi talqin akan murid saling, melainkan dengan 3 isim, 3 nama Tuhan dia bagi. Maka adalah mereka itu memberi talqin murid mereka padahal dalam nafsu lawamah dengan kalimat nafi isbat la ilaha illallah. Dia nak nafikan dulu, ya, nafikan isbat, tiada sifat ketuhanan melainkan Allah. Bila dia mantap, nur dia kuat, dia akan rasa dia pergi tiada Tuhan. Bila Tuhan siapa yang membuat sebenar? Dia. Bila dia akan pergi la ilaha dengan makna la fa'il illallah, tiada yang membuat sebenar melainkan dia. Bila dia naik atas lagi, bila dia sebenar membuat, maka martabat wujud dia apa? Wujud yang hakiki. Maka wujud yang sebenar dia apa? Wujud dia. Maka dia pergi la maujud bihaqqin illallah, tiada wujud yang sebenar melainkan dia. Dia naik peringkat. Dan permulaan nafsu lawamah dengan zikir Allah. Itu zikir Allah, ya. Yang tak bagi zikir Allah di Wahabi.
Tak zikir Allah Ta'ala, tak ada makna. Apa tak ada makna? Teruk. Ada dapat doktor pula tu lah. Dalam Quran tu sebut banyak ayat kan. Kulillah. Kul fi'il amar, kata olehmu, sebut olehmu Allah. Kemudian zarhum fi haudihim yal'abun. Tinggalkan mereka tadi yang bermain-main khayal dengan kesibukan mereka yang menghijab dia dengan Tuhan. Ya. Allah. Dalam ayat itu sebab apa? Wazkur isma rabbik. Wazkur, sebut oleh kamu, ingat dan sebut isma rabbik, nama Tuhan kamu. Orang yang mengatakan tak boleh sebut nama Allah, macam dia tak tahu tu Allah tu nama Tuhan. Itu berat sangat. Dapat nama yang paling besar tu dipanggil sebagai apa tadi? Sultanul Asma, nama paling besar Allah. Waktu tembak Allah, tembak zikir Allah, Allah. Dan dalam hadis sahih banyak hadis lain lagi. Tidak akan berlaku kiamat selagi ada orang menyebut Allah, Allah, Allah. Itu dalam hadis. Apa tak ada makna pula? Alif tu kalau tuan buang, dia alif pada kalimah Allah, dia bunyi lillah, ada makna. Hu, isim dhamir, ada makna, semua ada makna. Dan makna isyarat, kalau dalam pengajian hakikat, isyarat ada alif isyarat bertauhidul af'al, lam yang pertama lamul ula isyarat bertauhidul asma, lam yang kedua tu lamus saniyah tu isyarat pada tauhidul sifat, hak yang ketiga hak simpul tu isyarat kepada tauhidul zat. Semua ada siap ni ya. Tu cerita habis tu ya. Dan dengan zikir hu ni ada lebay kerapu pula, dia kata hu ni macam monyet, dia ni macam beruk. Pensyarah tu tak boleh syarah, tak tahu ya. Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil asal tiap-tiap perkara adalah harus, kecuali ada dalil menunjukkan haram, baru dia haram. Asal semua boleh. Ayat tu awal dia apa? Awal dia hu. Ayat tu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, dia Allah Ta'ala yang menjadikan bagi kamu. Huwallazi khalaqalakum, yang menjadikan lakum, lam lil manfa'ah. Apa ada tanduk ni, ambil lah. Mana asal? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi, apa yang ada dalam muka bumi ni jami'an, ambil lah Tuhan bagi semua. Rahmat dia boleh ambil semua, kecuali ada dalil mengatakan tak boleh pun. Mana asal? Daripada ayat ini Imam Syafi'i kata al aslu fil asya' al ibaha illa madalla dalilu ala tahrimi. Segala asal ilaha harus boleh ambil, kecuali ada tegahan yang menetap. Jadi yang cerita ayat ini dimulakan dengan lafaz huwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua dia tak tahulah dia sebenarnya bila tak ada minat kat sini, dia dengan jalan sufi, jalan makrifat, dia tak ada minat. Dia nampak dia ada buta mata hati dan jalan makrifat, maka tak nampak ya. Begitulah orang kalau ada jalan tu tengok ayat cap dia ada tas begitulah ambil ahli kebajikan kan, dia tengok tu kau di sana. Kalau dia malah buat kebajikan, dia baca ayat dia sudah tak nampak, macam tu je lah, tu keadaan dia. Sedangkan jelas ya, hu itu nama Allah Ta'ala itu, dan dia isim yang masuk ia di dalam nafsul mutmainnah tu. Hu disebutkan dia. Hu itu pada dia, menunjukkan kehadiran. Inilah kesudahan suluk mereka, itu permulaan wusul sampai mereka kepada makrifat akan Allah SWT ya. Jadi walhasil jalan tarikat sufiani ada 40 lebih yang diiktiraf oleh semua ulama besar dunia ya, 40 lebih. Dan carilah jalan tu. Sebab Imam Ghazali sebut dalam Talabul Syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama, menuntut akan mursyid yang membimbing kamu menjadi kemestian. Cari ya, bangun malam-malam tuan minta Allah, ya Allah tunjukkanlah bagi hamba ini seorang mursyid yang sebenar dan akan memimpin rohani hamba supaya sampai kepada engkau ya, tuan minta malam-malam minta insya-Allah ya. Ada seorang wali besar, ulama besar, dia dapat PhD Mesir, dan PhD itu kertas kerja itu Azhar pakai lah. Hebat ulama. Tak sebut nama dia lah, ulama besar di Syria ni. Bila dia balik je, bapak dia kata, bapak dia ulama besar, la arda, aku tak reda dengan sekadar sigil kau. Kau cari satu murabbi yang boleh membimbing roh engkau menuju makrifat Tuhan. Dia tak tidur 40 malam. 40 malam dia zikir, dia munajat Tuhan. Last Tuhan buka, dia mimpi itu pap, dalam keadaan dia membawa kenderaan dalam mimpi itu, tiba-tiba macam tsunami datang, tak boleh pergi, jam, dia tak boleh pergi, dia pendongak kata, dia dongak kata ada tali, dia pun gayut tali itu, tiba atap tengok pap, Allah, Syekh ni Syekh Ibrahim Al-Qattani, ulama besar. Dia pun tahulah inilah mursyid yang akan membimbing dia.
dia bangun, dia pergi jumpa tuan guru tu, mursyid tu, ulama besar, wali besar tu. Tok wali tu kata apa? Kau ada mimpi kau nak datang, aku dah tunggu kau lama. Aku dah tunggu kau lah lama dah. Kau ada mimpi kau nak datang. Maknanya dia minta Allah Ta'ala, mudah-mudahan Ta'ala buka. Sebab kalau tak sampai berjejak marifat sebenarnya, rugi tentang rugi. Madzal ladzi wajada man faqada. Apa kehasilan hidup kita tak dapat akan duduk dalam maqamil musyahadah. Balik wa man ladzi faqada man wajada, apa keluputan orang yang dapat ini benda. Laqad khaba man radiya dunaka badalan, rugi orang yang menukar makhluk dengan Tuhan. Dia kenal makhluk, Tuhan dia tak apa kenal. Dia rapat dengan makhluk, dengan Tuhan dia renggang, itu rugi kan. Kemudian semua qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad.